Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين امين. Kitab yang kita pakai ini muka surat 158. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, atau mendakwa oleh tiap-tiap seorang daripada keduanya akan melampaui had taulannya, tegah oleh qadi akan yang zalim daripada keduanya dengan khabar orang yang kepercayaan yang mengetahui dengan hal keduanya. Maka jika sangat bersalah-salahan dan berseteruan antara keduanya, maka wajib disuruh oleh qadi bagi tiap-tiap daripada keduanya akan hakam, bukan hukum tapi hakam, dengan redha keduanya dan sunat keadaan dua hakam daripada ahli keduanya, supaya menilik keduanya pada pekerjaan keduanya dan didamai oleh dua hakam itu antara keduanya, atau dicerai keduanya jika kesukaran mendamaikan dia. Baik. Hadirin sekalian, pertama sekali alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah taala memberikan kelangsungan hayat pada kita di pagi ini. Yang hidup mati kita Allah lah yang menguruskan hidup mati kita. Antaranya proses hidup itu dibangunkan kita daripada tidur dan diberikan kita boleh sedar, boleh ada keupayaan macam mana sebelum kita tidur. Alhamdulillah, syukur kita Allah Ta'ala jadikan menjadi sebahagian daripada umat Nabi SAW. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh dalam keadaan nak taat, patuh perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, dijadikan pula ada keupayaan pagi ini untuk boleh hadir salat subuh berjemaah, dan dijadikan kita ada masa pula untuk berada dalam satu majlis ilmu, insya-Allah, untuk meneruskan bacaan daripada kitab Matlaul Badrain. Dan kita nak meneruskan masih dalam bab nusyuz ini dan bagaimana kaedah-kaedah penyelesaian dia, insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan iktikaf. Kita cuma iktikaf dalam ibadah tak sah jika tanpa niat. Mari kita khususkan keberadaan kita dengan lafaz niat sahaja, aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, atau mendakwa oleh tiap-tiap seorang daripada keduanya akan melampaui. Di situ rasanya kita ada sekalian, apa yang kita nak sambung ni adalah babnya masih lagi dalam istilahnya bab nusyuz. Bagaimana kes yang perlu diselesaikan jika adanya nusyuz di pihak isteri. Itu juga antara yang terdekat kita bicara. Ada juga istilah nusyuz di sebelah suami. Cuma istilah nusyuz suami ini bukan dia derhaka kat isteri dia, tapi dia derhaka pada Allah Ta'ala kerana tak menunaikan tuntutan yang sepatutnya dan tanggungjawab, khususnya tanggungjawab gilir, tanggungjawab nafkah kepada isteri dia. Dari segi hukumnya juga adalah nusyuz, cuma bukan nusyuz suami pada isteri, istilahnya nusyuz suami kepada Allah Ta'ala. Okay? Jadi apa yang kita nak sambung ni, jadi bila ada perbalahan macam ni, tentulah nanti akan membawa kepada keretakan rumah tangga. Yang ni yang dia sebut bagaimana proses untuk selesaikan seterusnya. Dan apa yang kita nak baca nanti hadirin sekalian adalah yang ni, yang apa yang disebut oleh ulama berdasarkan intipati Quran hadis, yang kita insya-Allah sebutkan nanti ayat Qurannya.
yang zaman lalu yang jenis sekalian, kalau berlaku krisis-krisis yang macam ni, kebanyakan manusia dia tak adalah rujuk pada hukum hakam yang ada dalam Quran, dalam hadis, dan yang dianjur yang telah dibuat keputusan dan diformulasikan oleh ulama. Bahkan memang terus agak-agak tak puas hati je cerai, tak puas hati je cerai. Sedangkan dalam Islam ni, macam mana kita belajar dulu, kalau isteri ni kalau buat perangai, antaranya keadaannya nasihatkan dia, lepas tu tinggalkan tempat tidur. Dan ada bab-bab yang telah kita bicara sampai ada kebolehan dan keharusan suami nak didik isteri dia supaya taat pada Allah Ta'ala sampai tahap pukul. Begitu juga lah beberapa tanggungjawab yang asalnya suami wajib pada isteri yang boleh ditinggalkan, antaranya nafkah, antaranya gilir. Begitu juga lah bagaimana tindakan yang perlu dibuat oleh qadi kalau suami pula yang buat zalim, tak beri nafkah pada isteri dia. Apa tindakan qadi yang perlu nasihat dan perlu dia katakan kepada suami yang tak menunaikan tanggungjawab ini, supaya dia boleh balik semula untuk taat, menunaikan tanggungjawab dia sebagai suami. Okey. Dan kalau faham tu dengan kaedah apa yang akan kita baca nanti, insya-Allah, untuk berlalunya atau berlakunya sesuatu proses talak dalam kaedah agama kita, dia tak semudah macam mana zaman lalu ni orang duk sebut. Dan apa yang berlaku, memang kuasa talak tu ada pada suami, tapi tak semudahnya kalau ikut suami ini agak tak apa setuju, kelahi-kelahi je terus aku talakkan kau. Ini bukan satu kaedah yang betul dalam kaedah ajaran syarak, kaedah dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mesti melalui satu proses. Kalau saya sebut sekali lalu ayat Qurannya, berkenaan bab ni khas yang kita nak baca, bila dah sampai tahap suami isteri ni berlaku nusyuz, isteri pun tak mau balik, isteri pun dah dinasihat, dah ditinggal tempat tidur, dah dipukul pun masih lagi tak mau taat pada perintah Allah Ta'ala yang nak baik, nak patuh, nak memberikan kepatuhan kepada suami yang sepatutnya suami pula memang orang baik. Quran kata fa'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Itu ialah antara bab yang kita akan bicara, insya-Allah. Dengan terjemah sekali lalu, kalau masih kedua-duanya berkelahi, fa'asu hakaman min ahlihi, jadi pihak qadi diperintahkan untuk campur tangan dalam bab ni. Pejabat agama kena campur tangan. Lepas tu buat apa? Lantikkan seorang, yang kita betulkan bahasa kita, tulisan kitab cetakan tu tak betul tu, bukan hukum tapi hakam. Fab'asu hakaman min ahli, lantiklah seorang juru damai daripada pihak isteri, wa hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, daripada pihak suami, pihak isteri, dan mereka ni lah akan jadi juru damai untuk membincangkan bagaimana untuk proses perdamaian. Dan mereka ni lah juga nanti di atas bersungguhnya mereka untuk memperdamaikan dua suami isteri ini. Bila dah tengok dah tak boleh untuk diperdamaikan, mereka lah juga nanti akan diberikan kuasa untuk meleraikan ataupun memutuskan hubungan suami isteri ini dengan proses talak, ataupun juga dengan kes kita akan jumpa nanti selepas bab ni nanti. Apa dia? Antaranya adalah bukan cerai talak, tapi ada istilah cerai khulu'. Yang ni pun proses, insya-Allah kita jumpa akan datang. Baik, kalau sekali lalu dulu kita jumpa kitab ni, ni yang kita nak baca. Dia kata atau mendakwa oleh tiap-tiap seorang daripada keduanya, suami isteri ini akan melampaui had taulannya. Isteri kata aku tak mau taat dekat suami. Pasal apa? Pasal suami tak bagi nafkah, suami tak bagi gilir, satu aku tak taat kat dia. Itu suaminya dakwaan, isterinya dakwaan. Suami kata aku tak bagi gilir pasal dia tak senyum kat aku. Kan dia berlaku kelahi-kelahi itu, orang ni tuduh ni, orang ni tuduh ni. Jadi bila tuduh-menuduh ni, maksudnya mesti ada benda yang tak kena. Baik, itu yang disebut masing-masing mendakwa melampaui had taulannya. Baik, apa yang dibuat oleh qadi. Jadi faham ni, bila ada tuduh-menuduh ni dia akan kelahi. Antara orang yang akan jadi badan untuk bertindak ni, tegah oleh qadi akan yang zalim daripada keduanya. Qadi lah kena main peranan. Jadi maksudnya kalau ada kes tambah benda ni dilapor ke pejabat agama,
Orang yang akan tanggungjawab tu qadi Istilah qadi ni kita lah ni PTA pegawai takbir agama. Kalau kita faham tu urusan-urusan macam ni, dan kitab yang kita pakai yang seumpama macam ni ada sekalian telah dipakai dalam zaman pemerintahan Islam dulu dengan secara praktikalnya. Kita zaman lah ni baru terhegeh nak buat nama qadi. Dulu nama qadi, naik qadi, lepas tu tukar pula nama pegawai takbir agama. Baru terhegeh nak buat nama, lepas tu nak bagi portfolio dia kerja apa. Dalam kaedah kitab-kitab lama kita ni, kitab turah ni siap sebut dah apa dia portfolio bagi qadi, apa kerja dia, apa tugas dia. Antaranya bila sampai laporan, qadi lah yang kena tegahkan kezaliman daripada keduanya. Kalau isteri tu yang nusyus, suami buat apa laporan tak mau, isteri ni tak mau tahan pada dia, lari pada rumah, balik ke rumah mak bapak dia tanpa izin suami, sedangkan suami tak benar kan, keluar daripada rumah. Yang akan mengambil tindakan ni kalau ikut qadi. Begitu juga kalau yang buat perangai tu adalah suami. Isteri buat laporan, suami tak bagi nafkah, menikah baru pula, duk kira bini muda je, tak bagi giling langsung, nafkah pun tak bagi. Jadi orang yang akan bertanggungjawab untuk memperdamaikan institusi kekeluargaan Islam ni adalah qadi, pejabat agama. Jadi kalau faham tu, dalam masyarakat kita ni nak selesaikan masalah ni, institusi keagamaan khususnya kita sebut pejabat agama, pejabat qadi ni perlu ramai kaki tangan tak? Cukup seorang PTA. Itu PTA tu ketua dia punya pegawai-pegawai yang nak bertugas tu ramai tak sepatutnya? Yang ni buat report, pukul isteri ke apa ke, berapa bulan nak timbul fail, kadang-kadang tak pernah timbul pun. Sikit lah sebut isu-isu yang tu kan. Kalau kita faham dalam urusan agama ni, dia macam report polis sepatutnya. Dia punya kepantasan bertindak tu kan, polis ataupun bomba ataupun macam ambulan, kembalangan ambulan sila datang macam mana, miu 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 datang. Pejabat agama ni, suami ni mendera isteri, sedangkan isteri tak buat salah, miu 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 datang terus lah. Ini 3 bulan mau timbul fail. Nanti kita buka dulu. Kawan lebam pun dah bayar lah. Satu pengurusan yang tak cantik lah, sikit dengan bahasa gitu. Begitu juga misalnya suami tak bagi nafkah, isteri bagi lapor gini. Orang tak peduli apa pun. Sikit lah nak sebut. Ini nak menunjukkan apa yang disebut dalam kitab ni tuan-tuan. Perjalanan ulama-ulama kita dulu menguruskan Islam ni dah lama dah, dan sangat cantik dalam kesan. Kita ni barulah nak belajar terhegeh-hegeh, susun istilah lah dan sebagainya. Saja usia kita sikit. Jadi asal yang sebut ialah qadi lah yang memang peranan untuk mencegahkan kezaliman yang dibawa oleh keduanya. Baik, macam mana dia akan bertindak ni? Dengan khabar orang yang kepercayaan. Pasal orang ni dakwa, qadi akan bertindak daripada perkhabaran orang yang amanah, orang dipercayai. Jadi faham tu apa? Pejabat agama dia mesti ada petugas khas, apa yang unit khas untuk merisik. Macam mana polis ada special branch, itu kan bahasa dia, ada unit khas ni untuk apa? Untuk soal siasat. Pejabat agama pun macam ni, mesti ada unit khas untuk pergi soal siasat di atas laporan. Jadi ada unit khas patutnya pejabat agama ni. Macam mana polis ada special branch dia, itu kan bahasanya. Pejabat agama pun kena ada. Tak perlu pula dengan rasminya pergi, kami ni pihak unit khas untuk, tak bayar. Unit khas ni bukan perlu buat laporan, pakai baju preman je kan, tak pakai perlu uniform. Tengok ni. Dia lah yang akan memberikan keputusan pada pejabat agama, dan qadi lah akan membuat keputusan di atas laporan dan berita maklumat tu daripada orang yang kepercayaan. Jadi faham tu petugas pun macam mana? Polis, kalau berpilah polis ni, ataupun katalah pejabat agama ni bekerjasama dengan polis, maksudnya dia masih ada pertautan ni. Bila datang dia report, pejabat agama minta bantuan polis, bukan saja untuk kes mencuri apa dan sebagainya, tapi kes rumah tangga pun termasuk dalam portfolio polis. Katalah kita gunakan macam tu. Yang ni yang sepatutnya taklimat diberi kepada siapa yang mengurus negara, hubungkan pejabat agama ni dengan pihak berkuasa supaya jangan jadi asyik dan pelik.
seolah-olah pejabat agama ni pejabat agama suku lain daripada polis, tentera ataupun sebagainya. Sepatutnya macam mana? Macam mana kita orang awam ni ada kaitan dengan polis, pejabat agama pun polis boleh digunakan dan dimasukkan portfolio polis ni apa dia? Menyiasat perkelahian rumah tangga. Siapakah yang di pihak benar daripada laporan yang diberi oleh kedua-dua pihak. Jadi special branch yang ada tu bukan kira tengok laporan bab politik, bab pilihan raya, siapa suka pemerintah mana, bukan special branch bab itu ya. Tapi special branch dalam bab rumah tangga. Sepatutnya digunakan institusi kerajaan tu. Pasal semua kerajaan bayar gaji. Satu hal pula nak lantik pejabat agama ni, dia ada special branch dia pun masalah juga tu. Link dengan dia saja. Masukkan dalam portfolio polis. Macam mana kalau ada sekarang ni ada kes khalwat, kena panggil polis untuk ada portfolio boleh menceroboh masuk ke dalam premis yang milik individu atas dakwaan khalwat. Kalau kita tak ada premis masuk, tuan-tuan, silap kita yang kena terajang. Masuk mahkamah kita kalah pasal menceroboh. Gunakan premis polis tu, polis datang sekali untuk jadi bahan badan bertindak untuk mencegah khalwat. Jadi masukkan dalam portfolio polis. Kalau kita faham apa yang sebut dalam kitab tu, memang macam tu lah pengurusan negeri Islam dulu tu mana Malaysia ke. Oleh kitab ni tuan dengan apa yang seumpama dia dah 1000 tahun lebih lah. Kita baca ni bukan kitab yang baru nak tulis dalam pasal-pasal berapa yang Imam Malaysia bukan baru terhegi-hegi nak tengok hadis nak buat hukum. Tak, hukum siap dah, hukum Islam ni siap lama kan. Baik, jadi dia kena terima daripada perkhabaran orang yang dipercayai dengan hal keduanya. Baik, selesai itu. Baik, antara tindakan ni kalau boleh nasihat semua jadi baik, selesai. Baik, maka jika ada huraian itu, jika sangat bersalah-salahan dan berseteruan antara keduanya, memang tak mau mengalah ni, maka wajib disuruh oleh qadi bagi tiap-tiap daripada keduanya akan, kalau ikut tulisan tu bukan hukum tapi hakam. Quran sebut dengan bahasa fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dia guna dengan bahasa hakam. Jadi patutnya istilah ulama ni memang hakam. Cuma yang ni pencetak, kadang-kadang dia cetak aja cari duit, tapi dia pun tak tahu apa maksud kitab tu yang ditulis hukum. Bukan hukum, hakam. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi siapa yang bagi arahan ni? Qadi lah, dengan redha keduanya. Belah tu siapa yang dilantik tu dua-dua suka. Suami isteri ni kedua-duanya nanti akan dipanggil. Kamu berdua ni tengok teruk dah. Misalnya nanti wakil daripada pihak suami, misalnya siapa yang ada ni kaum kerabat mereka, katalah dia ada suami ni ada abang. Bila suami ada abang, nanti belah perempuan pun ada abang juga. Abang bagi suami dan abang bagi isteri ni, mereka ni lah akan berbincang macam mana nak berdamai dua ni. Jangan macam ni, si suami ni ada abang, si isteri ni ada kakak. Boleh faham saya apa? Hak belah jantan hakam tu lelaki, hak belah perempuan ni hakamnya betina. Itu dua orang ni mesyuarat. Pening. Kalau belah perempuan ni, katalah belah lelaki, hakam dia tu perempuan, ada kakak. Nanti sebelah perempuan pun hakam dia tu perempuan lah juga, supaya sah dari segi kaedah syarak untuk mereka ni bertemu, bersembang macam mana keadaan suami isteri yang mereka ni sebagai hakam ya, juru damai dia, untuk berbincang macam mana nak membaikkan suami isteri. Pasal Quran sebut fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Untuk dua orang ni apa? In yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua-dua orang ni nak tengok dalam pandangan mereka dengan nilaian apa yang ada pada suami isteri ni, mana-mana ruang yang boleh diperdamaikan, in yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang dia nak berbaik, insya-Allah Allah Taala beri taufik untuk perdamaian keduanya. Nanti yang asal nak sebut ialah mesti qadi yang bagi arahan nanti dan redha kedua-duanya. Siap?
Dan sunat keadaan dua hukum, bukan dua hukum, dua hakam itu daripada ahli keduanya. Istilah ahli itu apa? Kalau kata ada istilah abang suami ni, mesti abang ke kakak ke, tak boleh adik ke. Dan carilah abang ataupun kakak ni yang istilahnya cerdik dan kerti agama, dan orang yang memang faham agama dan memang nak cari agama. Begitu juga sebelah perempuan pun. Jadi kalau faham tu, untuk melaksanakan semua hukum hakam ni, masyarakat mesti ada pengetahuan full knowledge dalam bab agama. Kalau bagi tugas pun macam ni, dia tahu ni memang tugas dia. Apatah lagi kalau saya nak sebut gini, orang perempuan ni misalnya tambah menikah dulu, siapa walinya? Abang dia. Jadi abang ni tu apa? Wali dia. Jadi antara akan jadi hakam ni adalah ahli siapa tu? Wali dia lah. Ataupun perempuan ni masih ada bapa, siapa yang akan jadi hakam dia? Bapa dia lah. Bukan bapa dia masuk campur, bapa dia yang silap kena talak dengan suami ni. Aja boleh kelai bapa menyebelahi anak perempuan dia. Untuk apa? Suami pun kata tu, aku bagi talak 10, 3 untuk isteri, 7 sekali untuk bapa kau. Dia akan jadi kelai tu. Pasal bukan bapa jadi jurudamai, bapa tolong hasut pula untuk isteri ni. Balik bang, kau baliklah rumah, kata dia. Aku tahu kau jaga ni suami kau pun. Bukan dia nak baik kan. Betul. Kita dalam atas agama kita ad-din nasihat. Ad-din adalah nasihat. Nasihat maksudnya iradatul khair lil mansuh lah. Kita nakkan supaya ada kebaikan kepada orang yang dinasihati. Itu kaedah agama kita. Satu, ada prinsip macam ni. Jadi mestilah daripada ahli keduanya supaya menelek keduanya, hakam ini, jurudamai ini pada pekerjaan keduanya, dan didamai oleh dua hukum itu antara keduanya. Satu, jadi dua orang ni lah akan yang buat keputusan untuk perdamaian, atau dicerailah oleh keduanya hakam itu jika kesukaran mendamaikan dia. Ini asal hukum fiqh yang disebut oleh ulama dalam kitab fiqh Syafi'i kita. Jadi hakam ni lah akan jadi jurudamainya. Baik, ada kalau kita tengok atas pendapat-pendapat yang asal juga, dia kata mereka ni sebagai jurudamai. Lepas tu macam mana? Kalau tak boleh nak selesaikan, serah balik kuasa suami kepada suami, suami inilah nanti akan jatuhkan talak. Kalau ikut masyhur yang disebut oleh ulama berdasarkan ayat Quran tu, fa basu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, dan Allah Ta'ala letakkan kuasa dia ni yurida islahi wa fiqillahu bainahuma. Allah Ta'ala beri kuasa kepada hakam ni yang buat keputusan. Okey. Istilah hakam ni kalau ambil bahasa kita ni jurudamai pendamai daripada siapa wakil daripada pihak suami dan isteri itu. Baik. Dan dua hakam itu adalah dua wakil. Baik. Siapa dia? Dua hakam ni. Dua hakam itu adalah dua wakil. Ada dua orang wakil bagi keduanya. Faham tu? Satu pihak suami, satu pihak isteri. Baik, maka berwakillah suami akan hukumannya dengan talak semata-mata ataupun tebus talak. Okay. Jadi siapa yang dilantik oleh suami nanti sebagai hakam itu, jurudamai itu, suami nanti istilahnya akan mewakilkan kuasa talak dia ataupun kuasa dia sebagai suami kepada hakam ini. Antara hak suami, dia boleh jatuh talak, dan antara kebolehan dalam syarak, suami mewakilkan kepada orang lain untuk orang lain jatuhkan talak bagi pihak dia. Yang ni ada bab khas kita belajar kalau atas nama wakil, bab wakil. Apa benda boleh wakil, apa benda tak boleh wakil. Ada bab nanti insya-Allah akan datang. Antara yang boleh ni, atas kita dah jumpa wakil ni adalah wakil untuk jurudamai ni, ataupun apa istilah di situ, istilah asal dia pakai ialah hakam tu, untuk menjatuhkan talak pada isteri dia ataupun tebus talak. Tebus talak ni apa pula? Kalau bahasa Arab ni kita akan jumpa akan datang ni, kalau dengan bab dipanggil khulu'. Istilah khulu' ni talak dengan tebus. Kes, contoh misal, katalah yang buat perangai ni isteri, kahwin hari ni, esok buat perangai. Pasal apa? Dia ada boyfriend lain rupanya yang nak bagi kahwin dengan dia, dengan lelaki ni, bapak dia, mak dia. Perempuan ni tak nak, jadi dia tak serah diri dan tak boleh tahan. Suami memang tak tahan lah macam ni. Kahwin-kahwin mau buat perangai nak ambil dulu berapa ribu, hantaran berapa? 18,000. Mas kahwin berapa? 3,000. Dah 21,000. Kenduri ni ambil peri ke?
Memang boleh talak gitu saja, tapi pening apa? Kat 30,000 habis lah. Jadi macam mana nak lepas dia? Antara keharusan syarak yang boleh dibuat adalah atas nama tebus talak. Macam mana? Baik, kau tak nak tahan aku ambil kau bukan peri, duit pun aku dah bagi, semua kau dah sapu bawa pergi. Sekarang macam ni, kalau kau nak lepas, nak juga jadi lelaki pilihan kau, tak mau tahan aku macam ni ya. Aku dah gula belanja 30,000, aku kira mas kahwin dengan belanja hangus saya lah. 18 campur 3, 21,000. Kau bagi 21,000, aku lepaskan kau dengan dengan khuluk talak satu. Ya. Itu antara kaedah yang boleh. Jadi kuasa tu antaranya siapa? Suami wakilkan kepada hakam ni. Baik, itu belah suami. Dan berwakil isteri akan hukumnya, tak kena hukum, akan hakamnya dengan memberi penebus talak. Begitu juga isteri, antara yang dia boleh buat adalah dia akan mencari siapa yang jadi jurudamai dia. Dia kena wakilkan untuk antaranya memberi tebus talak dan menerima talak. Dia serahlah, terpulangkan kau tengoklah kami ni macam mana, boleh berdamai tak boleh damai atas mereka je. Jadi kalau atas mereka ni memang kuasa hakam ni, jurudamai ni, dia adalah di atas kuasa wakil. Jadi mereka tak boleh pandai-pandai jugalah jatuh talak ataupun tebus talak. Jadi dia mesti di atas kuasa yang diberi daripada pihak suami atau isteri kepada hakam ni. Jadi kalau kuasa tak diberi, mereka ni sebagai juru mesyuarat ataupun pejabat agama ni, dia ada istilah apa, kaunselor kan, yang juru nasihat ini, tapi suami dan isteri ini tidak ada memberikan kuasa wakil, tak berikan kuasa wakalah kepada jurudamai ni untuk tebus talak ataupun talak. Jadi tak ada kuasa lah, dia akan kembali pada kuasa lah, suami lah yang akan mentalak ataupun khuluk, ataupun isteri lah yang akan menerima talak ataupun akan membayar tebus talak. Okey, dia akan kembali pada hukum asal. Satu hakaman ni, hakam ni kalau asal suggestion dalam Quran tu, kuasa diberi, tu pun kuasa diberi di atas suami isteri beri kuasa kepada hakam dengan wakil, barulah kuasa tu ada. Kalau hakam ni tak beri kuasa, maka tidak ada kuasa daripada hakam untuk memutuskan jatuh talak ataupun sebagainya, kerana dia akan kembali pada hukum asal. Talak adalah hak suami. Begitu juga masalah nak menebus talak, sama. Baik, jadi hakam ni dia akan hendaklah isteri beri wakil. Kalau kita sebut atas kata hakam tu dia beri kuasa untuk memberi tebus talak dan menerima talak. Jadi isteri ni akan jadi penerima, wakil ni akan jadi penerima bagi isteri untuk nisbah menerima talak, ataupun kalau nisbah kena bayar, dia kena bayar. Nanti hendaklah kepada isteri yang memberi kuasa itu dirujuk di atas apa pembayaran dibuat. Baik, dan dicerailah oleh dua hakam itu antara keduanya. Bila cerai ni, jika melihat oleh keduanya hakam ni akan bercerai, itu adalah yang sebenar. Kalau dua-dua ni rasa tengok yang ni lah tak ada dah jalan, suami isteri ni bak retak menunggu belah belah terus dah retak lah belah terus. Kalau tengok kata orang punya silap faham ni, perdamaian sana, perdamaian sini, ya, baik boleh. Perdamaian boleh. Jadi faham macam mana pun asal disebut itu, asal saya nak sebut ke juru damai tu. Satu, eloknya disuruh cari siapa yang ahli. Istilah ahli ni ada hukum kekerabatan dengan suami, untuk wakil suami yang ada hukum kekerabatan daripada pihak isteri. Ini asal hukum lah. Macam mana pun dengan elok. Kadang-kadang ada juga kawan kerabat yang tuan tak peduli pun dengan siapa kawan kerabat dia. Gampang nak bercerai ke apa, tak hantar apa lah. Kadang-kadang bapak tu sendiri pun, aku dah bagi hampa kahwin, pandai-pandai hampa lah. Ada juga macam tu, bapak tu abang macam tu. Untuk siapa nak jadi juru jamai, tak sesuai ahli dia tu. Bahkan wali pun tak layak. Siapa ni wali kuali ni tak boleh pakai. Untuk macam mana, carilah siapa yang rapat dengan belah perempuan ni, yang mereka tengok memang sepatutnya boleh pasangan suami isteri ni di perdamaian. Itu akan jadi juru hakam.
Jadi belah suami pun, siapa yang rapat dengan suami, dia pula memang maksud untuk memperdamaikan suami isteri ni. Jadi yang ni lah dilantik sebagai hakam itu. Cuma atas asal bahasa kitab, sunat hakam ni adalah di pihak ahli. Macam mana pun, boleh ke bukan ahli keluarga? Boleh. Kalau kata saya ada kawan, ada berlaku kelahi-kelahian apa, kelahi-kelahi apa, kawan ni memang dia lah yang bagus untuk nasihat, dan dia ambil perhatian pula dengan keluarga saya lah, katalah contoh hubungan suami isteri ni. Jadi dia lah kita lantik. Kalau tak dia pun, katalah saya ada kawan, isteri kawan ni, dia perhatian dengan hubungan satu suami isteri ni. Jadi tak boleh lah saya pergi kontak bini dah, pening lagi. Saya kena kontak suami dia lah kan. Suruh suami dia lah khabar dekat isteri dia, suruh isteri ni jumpa isteri saya, nasihatkan dia untuk ataupun cari cadangan macam mana nak perdamaian antara kami berdua. Boleh faham saya nak sebut apa proses syarak yang perlu dijaga situ, supaya jangan ada istilah ikhtilaf, campur lelaki perempuan, nanti ada pergaulan lelaki perempuan yang tak sepatutnya. Syarak semua benda tu dijaga ni. Ini kadang-kadang kita nak baik suami isteri, rupanya dia pun buat maksiat juga. Dia nak jaga suami isteri yang lain supaya jangan kelahi, dalam masa yang sama dia buat ahli maksiat. Pening gitu. Saya buat misal lah kan, macam mana kadang-kadang kita bermaksud baik saja. Saya nak sebut ni, tuan-tuan nak faham macam mana, ikutlah. Saya nak sebut sebagai lani punya masyarakat punya kefahaman kan. Macam kita tengok jatuh kuasa masjid, memang kata-kata kalau Malaysia ni boleh kata satu Malaysia, format dia sama kan. Bila jatuh kuasa masjid ni, dia mesti lantik juga wakil wanita. Boleh faham saya cakap tak? Ramai-ramai tu perempuan datang 2 orang 3 orang, kena seorang je wanita. Kadang-kadang ada suami dia dalam jatuh kuasa tu, kadang-kadang tak ada suami pun, dia je wanita yang aktif untuk jadi wakil daripada kampung tu, untuk jadi jatuh kuasa wanita. Boleh faham saya cakap apa? Ramai-ramai jantan tu, dia seorang je perempuan. Allah, mai buat apa tu orang syarat. Boleh faham saya sebut apa? Saya bukan nak pelekehkan wanita, tapi sepatutnya orang syarat tu macam mana, orang perempuan tak datang, betul tak? Pasal kaedah kita dalam syarat ni, yang nak bela hak orang perempuan ni bukan nanti perempuan tau. Orang jantan kena fikir hak perempuan. Dalam syarat tu, walaupun jantan semua, ada hapuan orang perempuan untuk si jantan ni fikir. Biar bahasa tu kasar sikit lah orang dulu tak perlu datang kuasa perempuan. Tapi macam tu lah trend Malaysia ni. Saya ngaji tu pasal tutup guru sepak kan. Kita terhege-hege kena orang perempuan datang mesyuarat. Alah, tak payahlah datang, kau pergi duduk mesyuarat kaum ibu tu dah. Ni nak juga orang perempuan nanti seolah-olah macam ni, pasal kita ada sistem demokrasi, sistem orang putih bodoh ni. Istilahnya macam seolah-olah wanita ni tak dipanggil duduk semeja untuk berbincang, macam ada satu diskriminasi kaum. Faham tak apa? Jadi seolah-olah perempuan tak ada hak untuk bersuara. Dengar elok weh, yang mai tu jantan ni tak ada isteri ke? Dia lah akan jadi juru cakap bagi isteri dia yang bagi cadangan dalam kampung ni, isteri akan cakap. Kalau tak bercakap pun dengar, suami ni dia atas kata dia punya kuasa sebagai wali. Orang jantan ni dia wali. Bila dia wali, dia kena urus tak bagus untuk isteri dia dan anak-anak dia, dan apa program untuk orang perempuan dalam kampung, dalam Korea dia kena tak? Satu, orang perempuan tak datang tak ada masalah, orang perempuan tak jadi jatuh kuasa pun tak ada masalah dalam kaedah agama kita. Tengok kalau kita tengok struktur Rasulullah dengan para sahabat, mana ada sahabiah yang jadi dalam ahli syura, mana ada? Sikit lah sebut macam tu. Saya ngaji pun, tutup guru, apa keputusan dia mesyuarat kami, pelajar wanita ni, dia tak perlu duduk dalam mesyuarat, tak perlu. Kita memang susun program untuk wanita, susun. Pasal siapa yang mengurus ni, apa hak dan tanggungjawab wanita ni dalam kepala saya apa dia, dan kita lebih faham apa tuntutan dia dan tanggungjawab kita pada wanita. Pasal kita adalah ra'in, kita penguasa, kita pemegang amanah kita yang besar, pasal kita yang pegang pengurusan itu. Itu yang masalah kat kita lah ni, apa dia, si jantan dia dah tak tahu pengurusan. Jangan kata pengurusan kepada orang perempuan, pengurusan orang jantan pun dia dah tak tahu macam mana nak jadi jantan dah.
Itu yang jadi itu. Sampai dia tak tahu tanggungjawab dia apa. Nak mengimarah masjid, nak jadi gentleman dalam bab masjid, mesti pakar dalam bab ilmu tauhid, pakar ilmu tauhid, pakar ilmu fiqh, pakar ilmu tasawuf, pakar. Dia tak tahu peranan dia apa dah. Semua jadi macam pondan dia. Itu yang terpaksa panggil orang perempuan. Dan orang perempuan ni cerdik sikit. Yang semua ni low profile, low standardnya. Apa dia? Yang semua SRP, SPM tak lulus hack ni. Semua yang ni dalam kampung kita ada perempuan ni, yang ni doktor, ni profesor katalah gitu lah. Profesor pun pakai syariah ni. Ni hakim mahkamah ni perempuan. Jadi kita panggil jugalah kepakaran mereka ni untuk dulu masyarakat. Nampak punya parahnya masyarakat jantan kita. Walaupun saya jantan tu lah, saya nak cakap macam tu. Teruklah orang jantan lah ni. Jawab tengok, tuan jawab tengok. Sampai jemaah kita kalau ada apa-apa masalah baca Yasin ke Wafi, kena panggil kumpulan wanita untuk baca Yasin. Kumpulan jantan tak boleh main baca Yasin. Punya saya keluar bahasa Hulu lagi, banggang-banggang kan orang Hulu ni. Punya banggang orang jantan sampai nak baca Quran tak boleh, kena panggil orang perempuan pula. Ramai lah tu lima mari ramai lah tu. Mari kaum ibu ni, jom kita baca Yasin. Khalifah dia pun perempuan juga. Jom kita baca Al-Fatihah. Orang perempuan boleh jadi khalifah Yasin dan tak boleh baca doa. Ya Allah, saya cakap Melayu tu dengan hati dan perasaan. Kami berkumpul di sini, ya Allah, baca Yasin ni dengan berkat Yasin ni, ya Allah, kabulkanlah doa kami untuk kami, mohon gini. Pandai politik dia cakap Melayu. Yang kalau si bapa ni kalau bagi baca Yasin tak boleh baca, tambah nak doa, tak pernah ada hati nak doa lagu mana. Ini masalah masyarakat ini. Sajalah mengeluh sikit batu. Sepatutnya macam mana? Tu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Sepatutnya dia orang ni yang diberi kuasa untuk tengok siapa yang prihatin dalam masyarakat. Kalau kita perhatikan kan dengan apa yang sikit isu saya sebut tu, masyarakat Malaysia ni macam mana? Bersedia tak untuk laksanakan apa dalam kitab ni? Bersedia tak bersedia? Apa masalah kita ni? Antaranya pengetahuan, antaranya sistem. Jadi kalau nak buat macam ni pun tiba-tiba ubah pejabat agama, tak jadi juga. Siapa? Masyarakat kita satu nak ubah ni, dia bukan ubah dengan sistem satu hal kan. Antara nak ubah ni apa? Ubah pendidikan. Sekolah rendah, sekolah menengah dah dapat dah pendidikan macam mana kita sebut ni. Yang ni tak dengar kan? Tuan-tuan pun hari ni baru dengar betul tak? Tuan-tuan pun hari ni baru dengar. Masa bila kita nak buat? Itu pun yang dengar ni apa? Apa jawatan tuan-tuan? Dalam pejabat agama ke, dalam jabatan kerajaan ke, dalam Dewan Undangan Negeri ke, untuk bercakap sesuatu ada? Untuk ubah ni ada? Untuk jadi apa? Mustami' je lah, hanya tukang dengar je lah. Saya bukan ada kuasa apa. Walaupun dilantik sebagai salah seorang panel kajian syariah, panel akidah, berakidah boleh lah bercakap sikit negeri Perak ni. Pasal ada lantikan daripada pejabat agama tu, yang tu boleh bercakap. Yang ni pun mana ada kawan tu keneng-keneng lagi ya. Tapi ada kuasa apa? Apatah lagi sebut macam ni, pejabat agama macam mana? Ada kuasa besar ke untuk ubah masyarakat? Ada. Kuasa dia tu, dia portfolio yang dia bagi ada. Dia hanya sebagai sampingan untuk menunjukkan ada urusan agama yang dibuat. Tapi ada dia beri kuasa besar untuk membaik pulihkan masyarakat ada. Istilahnya melepaskan batuk di tangga, selalu orang sebut itulah kan. Melepaskan batuk. Bagi ada dengan tak ada je, kan tak ada sudah bagi ada. Bukan untuk buat apa yang sepatutnya. Satu kita tengok semua tak bermaya. Bila ada institusi agama je macam mana? Parah, teruk. Tak bermaya langsung untuk bangun. Sedangkan kalau kita perhati ni, qadi disebut masyarakat, hakaman masyarakat, semua power ni. Pasal dewan ni lah, bila ada apa-apa kes dalam masyarakat, tu antara yang akan ambil tanggungjawab ni qadi, antara yang ambil tanggungjawab ialah ahli keluarga, antara yang ambil tanggungjawab kalau ahli keluarga tak ada, jiran tetangga sekeliling yang istilahnya hakam yang dilantik sebagai jurudamai untuk menyelesaikan kes ni yang satu kampung tahu, untuk perdamaikan suami isteri. Kita kena jiran pun tak kena. Itulah saya nak sebut tu, jadi panjang melarit lagi. Itu sikit nak tunjuk kata apa yang ada dalam kitab, macam mana masyarakat dulu
macam mana aturan syarak yang dah ada, pelaksanaan Islam yang dah ada dengan masyarakat ni, dengan hal yang ada kita kat ni. Cukup. InsyaAllah kita sambung nanti Kitabul Khulu'. Jadi kitab ni khas dia yang sebut, ni adalah lanjutan daripada bab-bab kita duk bicara ni, ialah bab nusyus apa. Dia nak sebut khulu' ni pasal ke depan ni, lepas khulu' ni selesai nanti barulah insyaAllah masuk bab talak. Kerana khulu' ni adalah talak juga, cuma istilahnya talak berbayar, talak yang kena bayar. Jadi siapa yang akan bayar? Memanglah yang akan bayar nanti isteri yang akan bayar pada suami. Sama ada isteri buat pasal, suami nak lepas, dia tak lepas begitu saja, dia nak minta balik ganti rugi. Sepatutnya ketaatan ada pada isteri, pada suami. Sekarang tak bagi taat, minta balik bayaran yang telah dibayar, tapi ketaatan tu tak ada. Itu sebelah suami minta ke isteri. Itu juga nanti boleh jadi khulu' ni pasal suami yang buat pasalnya. Kahwin rupanya semayang, mau hidak suami ni leceh tu. Dah lah semayang hidak, judi pula tu, untuk kaki betina pula tu. Ni apa? Arak pun minum, leceh tu. Agak-agak isteri boleh ubah panggil suaminya ni, boleh? Payah. Boleh isteri ada black dance 7, black bag 7 dan boleh lawan. Tak ada ajar syarat itu. Lapor pejabat agama pun bila pejabat agama nak ambil tindakan, itu satu hal. Jadi apa hak antara yang ada oleh isteri? Dia kata macam ni lah, memang aku dah isteri kau, aku nak bagi taat tak boleh. Siapa aku tengok kau ni macam aku bela biar awak hidup. Nak bagi kasar sikit, buat bahasa tuan, macam babi hidup biar aku bela. Babi duk bela aku malam-malam, semayang orang tak, Jumaat pun tak pergi, majlis ilmu pun tak tahu, Quran tak baca, akidah pun nak tengok macam Wahabi, macam Syiah dah, pening aku kata ni. Dengan Jumaat tak pergi, majlis ilmu pun tak peduli, semayang untuk pakai seluar pendek pula, duk tengok TV, tengok Astro je, jadah apa suami macam ni. Sanggup bela? Tuan-tuan sanggup tu? Kalau tuan-tuan isteri lah, tuan-tuan sanggup duduk dengan suami macam tu? Hei, sanggup? Untuk isteri apa hak dia? Yang dia ada hak untuk minta cerai. Pasal apa minta cerai? Suami teruk macam ni. Kita selalu isteri minta cerai pasal apa? Tak pergi makan minum je, tapi tak semayang, judi, arak, lantarnya. Suami menagih dadah pun sama je, kerana isteri jual dadah sekali dengan suami. Lama je, tak ada masalah. Tak tu. Suami pakai seluar pendek, bini pun tudung tak pakai. Satu geng punya masuk neraka sekali je, satu package. Tapi kalau isteri ni orang baik, suami ni masalah macam saya sebut ni, macam mana? Menderita tak duduk rumah tangga itu? Kelahi tak nanti? Dia boleh tak serah tubuh dia agak-agak kat suami yang macam ni, yang macam babi hidup ni, boleh? Tak, tak ada yang nak bagi Untuk macam mana? Memang dia dah ambil duit bayaran mas kahwin macam ni, buat macam mana? Pergi cerita pejabat agama, saya dah masalah dengan suami ni saya tak boleh duduk lah, macam bela babi hidup je. Saja saya nak guna bahasa kasar sikit sangat, bela macam babi hidup je, tak boleh duduk lah saya sanggup untuk bayar balik apa yang telah dia bagi kat saya. Mas kahwin macam ni, belanja macam ni, saya pun bukan nak sekupang pun apa, saya bukan tujuan nak harta benda dia, saya nak dia bimbing saya ke jalan Allah Ta'ala. Tapi sekarang ni saya pula terpaksa bimbing dia, bukan dia bimbing saya bimbing dia. Saya syarah agama kat dia, saya kena merepek dia suruh pergi sembahyang, saya kena kejut dia bangun tidur, bukan dia kejut saya bangun tidur. Macam mana? Saya nak kena minta pelepasan daripada suami, pejabat agama tolong urus. Apa lah panggil? Itu yang hakam tadi. Cuma proses dia macam mana? Ada bab lah kena bicara, tu yang panjang ke tu. Ini pun raya haji tak habis ke ni? Hajalah dengan kita baca 11 kali, memang tak habis lagi lah raya haji. Berapa kali baca tu? Setahun. Habis pula jumpa bab khuluk dengan kita punya kekerapan baca tu kan. Jadi asal-asal nak sebut apa? Jadi tuntutan tu isteri kena buat pejabat agama lah tu. Apa dia? Proses tuan. Lepas tu nanti kalau memang betul, pejabat agama panggil, kalau berdiri kat suami ni, tambah dia seksa apa-apa lah dan sebagainya. Dia sayang isteri pasal dia tahu isteri dia baik, dia yang memangku ayuhnya. Nak lepas, dia sayang pasal bukan senang nak cari isteri macam ni, tapi dia pun tak boleh jadi baik, tapi isteri ni dia tak boleh duduk lah. Jadi apa dia boleh buat? Dia boleh minta tebus salah. Suami, isteri lah akan bayar. Saya tak jaga, saya nak talak juga, saya dah tak sanggup lah duduk dengan suami macam ni, saya tak boleh bagi ketaatan dengan dia pasal dia tak taat dengan Allah Ta'ala.
Kalau dia taat, saya tak ada masalah. Saya serah jiwa raga saya untuk suami ni. Dia kata ni berapa suami nak pada saya? Suami kata 5,000. Bagi ekstra dia, nah 8,000 kau bagi. Pasal apa? Kau minta sikit sangat. Kau minta 5, 8 aku bagi. Ambil lah. Sekarang juga cerai aku nak lepas dengan kau. Tak sanggup lah duduk dengan kau. Boleh. Hukum hakam ni yang tak diajar dalam masyarakat ni. Jangan sikit lagi tuan-tuan saya nak sebut. Kalau lah ni, ibu-ibu lah ni diajar macam saya cakap macam ni, kebolehan mereka untuk khuluk ni, agak-agak ramai suami yang ditebus tolak oleh isteri mereka untuk supaya mereka diceraikan oleh suami dengan isteri sanggup bayar daripada suami yang macam babi hidup tadi. Ramai lah agak-agak. Berapa ramai babi yang tak main jemaah. Sedap bahasa itu kan. Iya kan. Realiti dalam masyarakat kita tu lah. Satu pasal saya biasa mengajar kelas perempuan apa. Kelas lelaki yang perempuan kan bukan macam ni. Kelas perempuan bukan macam ni. Setompok tu duduk ujung dinding. Bukan kelas perempuan bukan macam tu kan. Dan angka pun bukan angka macam kelas lelaki. Tak. Kelas lelaki kot dia sibuk apa. Kalau tak sibuk pun bukan main masjid. Mari pun macam tu lah, duduk dinding tu. Orang perempuan macam mana kalau main masjid? Dengan beg, dengan kitab, dengan pen, beratur kan, duduk depan. Siap ada kepala dia. Kalau ibu duduk depan sikit, ada konduktor dia, dan semua boleh ikut arahan. Ramai 50, 60, 80 ada kelas perempuan yang saya duduk mengajar tu belah Kuala Kangsar tu, dekat nak 100 lebih. Yang saya pelik apa, masjid yang sama juga, orang jantan pun saya mengajar juga. Kuliah maghrib lah tu bukan kuliah subuh. Kuliah subuh tu kok ramai tak bangkit tidur. Kuliah maghrib, kaum ibu tu bukan kuliah maghrib, bukan kuliah subuh, tapi kuliah duha. Ada yang saya pergi ketika dulu kuliah petang, pukul 3 petang. Kaum ibu biasa itu lah waktu kelas dia lah. Dan lepas asar. Yang kaum ibu saya kelas saya buat tu lepas waktu duha. Pukul 8.30 mula kelas. Masa saya pergi dulu saya tengah ajar dia tu 2 jam kelas untuk saya je. Tuan-tuan tahu kuliah maghrib kaum bapa ni ada lebih kurang 20 orang je. Tu pun jemaah 20 orang. Yang dengan kuliah ada 9 orang, 8 orang. Kaum ibu yang datang kuliah duha saya dekat 100 orang. Saya tanya kat kaum ibu tu, tuan-tuan tahu saya tanya apa? Kaum ibu ni semua janda belaka ke? Saja tanya gitu. Kot saya nanti saya buruk sangka kan. Saja saya tengok realiti masyarakat. Kaum ibu ni semua janda kata. Tidak ustaz, semua ada suami. Yang janda apa? Kami ni dia orang tahulah siapa janda tak janda kan. Janda 4 orang yang ustaz, yang ibu tunggal. Jadi kalau 100 orang, 96 semua bersuami. Tapi kuliah maghrib yang masjid yang sama saya ajar tak sampai 10 orang. Yang lain orang luar datang. Apa maksudnya? Isteri-isteri nak mengaji, datang masjid, nak tahu agama. Suami-suami punya bangga masjid, agama pergi mengaji ke tak? Ini masyarakat. Satu orang jantan teruk tu saya kata nak panggil Haji Yassin, orang jantan tak boleh panggil kan. Tak ada kumpulan Haji Yassin. Orang perempuan ada kumpulan Haji Yassin, kumpulan marhaban, kumpulan ni, zaman ni lah tak ada lah kumpulan-kumpulan macam tu. Tapi orang perempuan ada power macam tu. Orang lelaki macam mana? Ikut hang, aku. Saja cerita masyarakat sikit yang saya kata tadi. Kalau pengetahuan yang bab khuluk yang insya-Allah bakal kita baca ni, sekali lalu saya dah sebut dah apa dia bab khuluk ni yang kita tebus tolak ni. Kalau ramai wanita dia tahu hak dia macam ni, lagi banyaklah perceraian berlaku dalam jauh agama. Dan perceraian tu bukan cerai talak, tapi cerai khuluk. Pasal apa? Pasal suami mangkuk ayun ni ramai. Nama pula menikah tak peduli nafkah, menikah tak peduli yang ni, tak peduli yang ni. Ni. Isteri ibu memang, isteri ibu semua baik-baik, semua solehah, yang semua yang taat-taat. Macam mana? Tak sanggup dia bela suami tu. Bahkan dia sanggup jadi madu bagi
orang dengar orang perempuan lain. Pasal apa? Dia ada suami yang baik, dia sanggup susah payah untuk hidup dengan madu pasal nak share suami yang baik ni bersama dengan wanita tersebut. Dia akan jadi masyarakatnya tu. Satu masyarakat dulu macam tu kan. Nah, masyarakat lah ni macam mana? Bila dah tak faham macam mana? Tak main lah madu-madu. Namanya madu api pahit. Pasal dia tak faham lah agama. Dia tak faham. Yang penting ada suami yang baik untuk bimbing dia orang. Dia orang bukan kira yang baik tak baik. Janji ada suami buaya biawak ke, buaya hidup ke, babi hidup ke, lantar lah. Sekurang-kurangnya ada je suami. Ada masalah apa, ada juga suami tolong bawa kereta, tolong hantar aku. Itu kan. Padahal tak boleh pakai sikit pun. Sikit kasar je bahasa orang dulu kan. InsyaAllah banyak umur jumpa nanti bak khulung. Ada soal? Sekitar tu. Soalan ditanya mengenai hakam ni, hukum lantik juru damai ni, adakah mesti campur tangan qadi ke ataupun inisiatif suami isteri sendiri? Kalau sampai tahap yang macam ni, yang rasmi kalau ikut qadi dengan rasmi Tapi kalau kata kita sendiri memang nak berdamai, kalau ada kes-kes perkelahian suami isteri ni, sebelum sampai kepada kes bawa ke pejabat agama, selesai sendiri dululah. Jadi maksudnya antara yang boleh dibuat tu adalah juru damai daripada pihak kita sendiri. Kita sendiri yang nanti siapa-siapa. Kalau isteri tak mau dengan cakap, nanti siapa orang-orang apa untuk pergi nasihat dia. Begitu juga isteri ni pun, kalau dia dah nasihat suami tak mau pakai, suami mangkuk ayun tadi, dia lantik dah siapa-siapa untuk bercakap bagi pihak dia untuk nasihat suami ni. Jadi sebelum pejabat agama ambil peranan, masing-masing main peranan dulu macam mana untuk buat perdamaian. Katalah misalnya isteri ni tengok suami dia masalah macam ni, dengan judi, dengan araknya apa, siapa dalam kampung tu yang boleh dipercayai untuk nasihat suami dia? Katalah Tok Imam tu bagus misalnya. Jadi suami ni janganlah suami isteri ni janganlah isteri ni pergi jumpa Tok Imam, nanti sangkut dengan Tok Imam pula. Pergi jumpa isteri Tok Imam. Untuk isteri Tok Imam ni cerita kat Tok Imam supaya Tok Imam tu cerita kat suami dia, syarah bagusnya kat suami dia, supaya suami dia berfungsi balik. Macam tu kan proses dia macam tu. Pasal apa ni? Nak menjaga syariat supaya jangan berlaku ikhtilaf. Itu dari segi boleh, iyalah boleh macam mana pun selalunya kes yang menyebabkan pejabat agama ni, orang kata dah teruk ketak tengah belah, terpaksa report, tak ada orang yang boleh mendamaikan ni melainkan orang yang ada otoriti dan kuasa. Mereka ni bila cakap, bila panggil baru terketera. Misalnya pihak suami ni untuk tunai tanggungjawab, apa ada akal sikit, baru panggil. Kalau kata tak perlu pada bab macam tu, cukup dengan ada orang tertentu je bagi nasihat, itu pun dah boleh dah baik dengan rumah tangga. Jadi tak perlulah rasmi kepada pejabat agama ni. Itu kot. Allah Allah. Ya. Untuk damai tu, maksudnya buat soalan ditanya mengenai berapa jangka waktu untuk boleh proses ni, mencari juru damai ni. Dia tak ada jangka waktu lah, kelahinya bila kalau menikah kelahi dah, memang masa tu selesai kan. Kalau kata kadang-kadang dah anak dah ramai, anak pun dah keluar rumah habis lah, tinggal 2 orang tinggal pengantin lama dalam rumah, masa tu bawa kelahi. Kelahi siapa? Pasal satu Wahabi, satu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kelahi kata lah itu. Yang perempuan kata Allah Ta'ala tak ada tempat, mustahil Allah Ta'ala bertempat. Suami ni dia dengar ustaz pening-pening, dia kata Allah Ta'ala ke aras. Dia tak betul tu bang. Kelahi. Jadi dah tua dah, anak pun besar-besar dah, dah tua baru kelahi. Tak boleh, aku tak boleh duduk dengan suami macam ni. Ada pula Allah Ta'ala bertempat. Gila apa? Allah Ta'ala bukan makhluk nak duduk di aras. Pelik lah, aku tak boleh duduk dengan suami macam ni lah. Jadi dia pening itu. Jadi atas kata tempoh tu, berapa tempoh? Dia tak ada tempoh kalau ikut dalam istilah macam ni. Cuma apa kes? Bila kes tu berlaku, masa itulah juru damai ada, dan di situlah berlakunya pensyariatannya. Itu kot. Situ kot soalannya.
untuk tebus tu. Soalan tentang tebus juga sama juga. Maksudnya dari segi boleh tebus talak tu tak semestinya bila awal-awal perkahwinan boleh tebus, dah lama tak boleh tebus, kata lelaki macam tu kan. Tidak. Pasal umumnya persyaratan dia ada boleh proses bercerai ni atau umumnya nama talak ni sedia maklum ataupun tebus talak tadi. Dua-dua bab ni istilahnya sentiasa ada, cuma dia bersabab lah. Pasal khuluk ni takkan tiba-tiba macam ni lah, kau nak kita bercerai tapi kau bayar aku 10,000, takkan macam tu. Dia mesti ada kes belah isteri tak mau bagi taat, dia pernah ambil dulu pun dengan bayaran minta balik. Jadi juga kalau pandang pada sudut tu tidak ada had masa, tapi persyaratan tu tetap ada. Jadi bila ada kes sabit hukum juga. InsyaAllah kita baca kat Tauhid sikit. Kitab saya tinggal lah duduk bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darain amin. Wala tahud fi ruhi izma warada nasun min asy-syari'i lakin wujida li malikin jasuratun kal jasadi fa hasbukan nasu bi hadas sanadi. Asal terjemah matan, janganlah kamu masuk pada membicarakan hakikat ruh kerana tiada datang nas daripada syarak, tetapi didapati bagi ahli mazhab Imam Malik, ruh itu ialah jisim yang mempunyai rupa seperti tubuh, maka memadalah bagimu nas itu dengan ini sandaran. Ringkas matan ini kan, tapi padat. Baik, insyaAllah apa yang kita nak bicara ni adalah asal akidah permasalahan roh mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertama dia kata dalam masalah roh ni janganlah kamu masuk pada membicarakan hakikat roh. Jadi antara perkara yang ada dalam syariat kita ada sekalian, larangan dalam kaedah akidah Islam kita membicarakan hakikat roh. Roh ada tak? Memang ada roh. Pasal kita antara sebab hidup ada roh di jasad. Satu, kita hidup, itu istilah roh. Cuma roh ni kat badan kita ada kat mana, rupa dia macam mana, dia dibuat daripada bahan apa, macam tu kot. Antara perkara yang kita dilarang bahas, itulah maksud hakikat roh. Pasal adanya hukum ni berdasarkan ayat Quran yang pernah satu ketika ada riwayat sebut sahabat yang tanya, ada yang kata orang Quraisy yang tanya, dia kata apa, yas'alunaka 'anir ruh. Pernah Rasulullah ditanya tentang roh. Orang Ta'ala datang dengan Jibril, wahyu, perintah Rasulullah suruh jawab macam ni, qul, jawab jawapan ni ya Muhammad. Kalau dia orang tanya tentang roh, tanya pun tentang roh, tanya apa? Dia orang tanya tentang, atas huraian ulama tafsir, yas'alunaka 'anir ruh, mereka tanya tentang roh ni, tanya apa tentang roh? Tanya hakikat roh. Apa maksud hakikat roh? Tanya roh ni rupa ke mana? Roh ni ada kat mana? Roh ni buat pada bahan apa? Nak tahu pula ala-ala ghaib macam tu kan. Kalau tanya jasad kita ni, jasad kita macam apa? Kalau bahasa api, air, tanah, angin. Kentut tu angin. Sebahagian daripada kita juga kan. Kita memang petanah, ada air betul. Itu bahan asasnya. Api, ada pembakaran makanan, sajalah guna bahasa itu. Roh ni benda apa pula? Dia orang nak tanya tu. Orang Ta'ala kata apa? Qulir roh ni min amri rabbi, sebahagian adalah daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sekali lalu ayat Quran macam tu. Cuma di atas jawapan ulama, yang kita tak dibenarkan untuk bicara ni, bicara apa? Bicara hakikat roh. Cuma apa dia maksud hakikat roh ni? Roh tu
rupa lagu mana, roh ni lagi duduk di mana, di jasad kita. Roh ni dibuat daripada apa? Itu masuk hakikat roh. Larangan membincangkan roh macam ni sama macam larangan membicarakan zat Allah Ta'ala, sama. Pasal pernah juga Rasulullah ditanya, cerita kami Allah Ta'ala ni macam mana? Orang kafir dia tahu apa? Dia ingat Allah Ta'ala ni macam mana pahaman mereka mengenai Tuhan ni. Dia faham Tuhan ni ada rupa, ada bentuk. Yang ni tangan 8, satu pegang tongkat, satu pegang parang, satu pegang pisau. Itu Hindu punya pahaman lah. Ada Tuhan ular, ada Tuhan rimau, Tuhan gajah, Tuhan beruang, Tuhan pokok, semua ada. Itu Hindu punya pahaman. Jadi dia kata, cerita tengok Tuhan kamu ni macam mana rupa buat pada bahan apa? Tuhan kamu duduk di mana? Allah Ta'ala kata apa? Bila ditanya perkara macam tu, Allah Ta'ala tu Quran juga. Qul, apa dia? Huwallahu ahada. Allah Ta'ala tak cerita tentang hakikat dia. Satu, kita dilarang bicara hakikat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala macam mana rupa Allah Ta'ala di mana dia ada? Itu pahaman Wahabi masalah situ. Allah Ta'ala buat pada bahan apa? Agak-agak boleh jawab. Roh pun kau tak boleh jawab macam mana kau nak bahas bab ketuhanan. Satu ayat Quran yang selalu nak aneh roh tu adalah sebagai satu bahasa perli kat kita. Nak kata bab makhluk pun kita tak boleh nak tahu dan tak boleh persoalkan hakikat benda yang kita tak boleh nampak dengan mata ni. Kalau roh ni, roh tu ada di mana, walaupun ada kat badan kita tak boleh cerita kat dia. Tak boleh cerita mana realiti duduk tempat khas tu di mana, macam mana rupa dia, macam mana daripada bahan apa dia buat. Memang tak boleh cerita, bukan dalam keupayaan kita. Dan kalau tahu pun tak manfaat orang kat kita. Yang penting roh ada kat jasad kita ni, kita hidup. Engkau buat apa untuk hidup kau? Hidup engkau ni kenal Allah Ta'ala tak? Hidup engkau ni taat Allah Ta'ala tak? Tinggal tak larangan dia? Lebih baik engkau tanya tu, macam mana aku nak taat Allah Ta'ala? Macam mana aku nak kenal Allah Ta'ala? Macam mana aku nak boleh takut dengan Allah Ta'ala? Baik kau tanya tu. Ni duduk sibuk tanya roh, rupa lagu mana buat, pada bahan apa duduk di mana, bagi tahu pun tak manfaat untuk kau. Macam lebih kurang tanya macam ni, Sultan Perak tu di mana? Tuan-tuan tak tahu, tak apa. Tapi jadilah rakyat Perak yang baik. Itu tak betul tak? Allah Ta'ala duduk di mana? Tak payah bahas Allah Ta'ala. Memang tak dibenar orang bahas tu. Allah Ta'ala di mana? Tapi kau jadilah hamba Allah Ta'ala yang taat pada perintah dia, yang kenal dia, sentiasa hati dia bertakluk dan bergantung kepada dia. Jadilah hamba Allah Ta'ala macam tu. Dia duduk sibuk bahas Allah Ta'ala di mana, rupa Allah Ta'ala di mana, Allah Ta'ala buat pada bahas apa, jangan buat pasal bahas Allah Ta'ala itu. Tu janganlah kamu masuk pada membicarakan hakikat roh. Pasal apa? Kerana tiada datang nas daripada syarak. Tak ada nas datang menceritakan roh ni, menghuraikan hakikat dia, tak ada. Tentu kalau tanya roh ada kat jasad kita tak? Ada tak sekarang? Ada. Tuan-tuan tunjuk di mana roh kita ada sekarang? Kat mana? Di tangan kah? Di mata kah? Atau di kaki kah? Atau kat mana? Jawab. 1000 saya bagi. Mana boleh cakap? Walaupun ada kat jasad kita. Macam mana kita sebut ni air, kalau tuan-tuan buh gula, manis tak? Tunjuk saya gula mana? Mampu tak boleh tunjuk gula dalam air lah. Memang ada, tapi macam tak tunjuk. Macam mana molekul gula tu? Lagilah tak boleh nak cerita. Kalau tak larut lagi boleh tunjuk rupa gula ke mana? Bila dah larut dan masih ada gula tak? Masih ada, mana tahu? Minum tengok manis tak manis? Manis tu ada gula lah weh. Gula tu ada, tapi di mana dia? Tak disuruh bahas pun tak guna. Macam mana molekul gula? Tak payah bagi kepala. Kalau kanji kimia agak nak ambil pasal tu satu hal. Apa saya nak sebut apa? Kalau dalam bab makhluk macam tu pun kita dilarang, khasnya bab roh lah, pasal yang tu datang nas tentang larangan membicarakan bab hakikat roh ni. Yasalunaka nakani ruh, qul ruh min amri rabbi. Isyarat pada tu maksudnya apa? Jangan bicara bab hakikat roh, pasal memang tak ada nas datang daripada Quran hadis menceritakan roh ni duduk di mana, apa di mana.
buat pada bahan apa. Apatah lagi nak bahas ketuhanan dengan elok ayat tu. Satu antara pahaman-pahaman gila lah ni tuan, mengiktirafkan Allah Ta'ala duduk di aras. Itu memang pahaman gila. Roh pun kalau kau jawab, kat mana kat badan kau? Yang peliknya apa? Roh dia tak tahu kat mana, tapi dia tahu Allah Ta'ala ada kat mana. Tu pelik. Yang tu tuan-tuan tak faham, tanya lain. Akidah tu mesti betul. Kalau tuan-tuan ada faham macam tu, itulah yang panggil pahaman Wahabi tu. Pasal dia itikad Allah Ta'ala duduk di aras. Tetapi didapati bagi ahli mazhab Imam Malik. Yang ni dia sebut yang lain daripada jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ada juga pendapat yang selain daripada mazhab jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, dan masih ahli sunnah wal jamaah. Cuma yang ni bukan pendapat yang paling kuat yang dipakai dalam umum i'tiqad ahli sunnah wal jamaah mengenai roh. Ada pendapat bagi ahli mazhab Imam Malik. Jadi Imam Malik ialah masyhur dengan imam mazhab dalam bab fiqh. Walaupun bab mazhab fiqh, tapi masih akidah dia ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Pasal semua ulama-ulama kita, ulama fiqh memang akidah ahli sunnah wal jamaah. Ulama tasawuf pun akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama nahwu pun ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama saraf pun ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama saraf, ulama balaghah pun ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama qiraat pun ulama ahli sunnah wal jamaah. Mana ada yang tak ahli sunnah wal jamaah? Cuma di atas pengkhususan ilmu ada ulama fiqh, ada ulama tasawuf. Jadi bukanlah maksudnya ulama fiqh ni tak ada tauhid. Ulama tajwid tak ada tauhid. Siapa ajar gitu? Pasal setiap atas nama ulama, mereka ni atas agama Islam mesti ada iman. Bila iman dia atas akidahnya mesti akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi antara imam tu Imam Malik. Jadi memang fiqhnya fiqh mazhab Malik lah. Tapi akidah dia ahli sunnah wal jamaah. Macam mana pun dia ada pendapat yang janggal sikit daripada orang lain. Dan pendapat dia ni, dia tak pendapat boleh cerita, tapi bukan jumhur. Kalau jumhur orang tanya roh ni rupa ke mana, wallahu alam, tak dituntut untuk kita bicara bab roh ni. Dan kita tak akan tahu rupa dia ke mana, pasal tak ada nas secara khusus datang menceritakan roh ni rupa ke mana, duduk di mana secara khususnya kat jasad kita, dan roh ni buat pada apa. Baik, mengikut Imam Malik, dia kata roh itu ialah jisim yang mempunyai rupa, dan rupa ni seperti tubuh. Ini pendapat Imam Malik. Imam Malik kalau ikut kaedah dia, dia kata apa? Roh ni ada jisim, dia jisim juga, dan dia ada rupa, dan rupa dia macam mana rupa jasad kita, itulah rupa roh kita. Imam Malik itu antara fahaman dia dan akidah dia berkenaan dengan rupa roh. Jadi rupa roh itu ialah antara istilah hakikat roh. Jadi dia bahas hakikat roh dalam bab rupa. Dia kata rupa roh adalah rupa kita. Macam mana rupa kita, itulah rupa roh. Siapa kata? Imam Malik. Sikit ambil dalil. Ambil dalil mana ni? Imam Malik ambil dalil, mesti ada dalil kan? Dalil mana? Dia ambil daripada kisah Rasulullah SAW ketika Mi'raj, naik ke langit. Adalah 7 ada 7 lapis langit. Rasulullah bertemu dengan 8 Rasul. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima ni ada lupa sikit, Nabi Harun, langit keenam betul kira Nabi Adam, Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Idris, betul. Langit kelima saya dah kira 8 lagi tak, 3, 4 lagi kan. Allah SWT. Dan 5 dia betul. Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Daripada 8 Rasul, 8 tu siapa? Walaupun langit 7, tapi langit kedua, kalau atas riwayat yang saya sebut ni, Rasulullah bertemu dengan dua Rasul. Siapa dia? Nabi Isa dan Nabi Yahya, duduk dalam satu lapisan langit yang sama. Daripada 8 Rasul ni, 2 saja yang dengan roh dan jasad. Siapa? Nabi Isa dan Nabi Idris. Nabi Isa dia tak meninggal lagi, jadi dia duduk di langit tu dengan roh dan jasad.
Antaranya Nabi Idris alaihissalam, dia pun dengan roh dan jasad. Pasal apa? Dia dah Allah Ta'ala meninggalkan, matikan dia, dan dia cerita dia panjang tu, dan Allah Ta'ala dah kembalikan roh ke jasad dia, dan dia ialah antara yang tak mati bila ditiup sangkakala kedua. Itu adalah yang masyhur disebut oleh jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bila ditanya nanti waktu Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israfil tiup sangkakala pertama, silap yang kedua ni, sangkakala pertama musnah ke alam, antara yang tak mati dan tak musnah ni ialah Nabi Idris alaihissalam. Bila ditanya di manil mulkul yaum, Allah Ta'ala akan tanya, untuk siapakah kerajaan pada hari ini, bila dah dimusnahkan langit bumi semua, melainkan apa yang Allah Ta'ala kecualikan untuk dimusnahkan, antara yang tak mati itu ialah Nabi Idris. Dia akan jawab, lillahil wahidil qahar. Jadi dia memang roh dan jasad. Jadi daripada 8 tu, 6 daripadanya adalah dengan roh. Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Ibrahim alaihissalam, alaihissalatu wassalamu. Jadi daripada inilah, daripada kisah inilah, maka Imam Malik mengikut kaedah dan faham dia. Dia ambil faham apa? Kan Rasulullah jumpa dengan roh 6 orang Rasul. Faham tak? Faham tak? Apa faham? Dia kenal tak Nabi Adam tu, Nabi Adam? Dia tengok jasad ke tengok roh? Betul macam mana rupa Nabi Adam? Rupa Nabi Adam lah. Satu dia kenal Nabi Adam. Alah, tengah tak faham. Siapa faham tu? Jangan balik lah faham. Okey, sikit Imam Malik faham. Ulama lain tak faham ke? Awak pula tak faham. Kefahaman mereka sangat tinggi kan dalam memahami nas. Cuma dari mengikut Imam Malik, pada dia macam mana rupa pada Rasulullah jumpa tu mendalilkan rupa roh adalah rupa jasad. Itu kata Imam Malik. Jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah memang dia faham, memanglah jumpa tu jumpa dengan jasad, jumpa dengan roh. Jadi tentulah roh di situ rupa jasad. Satu, Rasulullah boleh kenal ni Nabi Adam, ni Nabi Yahya, ni Nabi Yusuf, ni Nabi Harun, yang ni Nabi Musa, ni Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Satu, dia boleh kenal pasal tengok rupa roh tu ialah rupa jasad. Tapi jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah tak menggunakan kefahaman itu untuk menjadi i'tiqad, untuk umumkan roh mesti rupa jasad. Tidak. Pasal itu adalah special case. Yang bila Rasulullah di Mi'raj kan, andai kata roh tu bukan rupa jasad, kalau dijadikan roh tu macam mana rupa asal roh, adakah Rasulullah akan upaya melihat Nabi Adam? Mesti tak upaya je tak? Untuk macam mana nak bagi Rasulullah boleh tengok rupa Nabi Adam? Allah Ta'ala jadikan roh Nabi Adam rupa jasad dia. Itu jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lagipun ada datang ayat Quran, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Sekarang ulama tafsir ditakdirkan kalam tu yas'alunaka an haqiqatir ruh. Haqiqatur ruh min amri rabbi. Itu kaedah-kaedah nak faham Quran atas sebut ulama. Tanya tu tanya hakikat roh. Hakikat roh adalah urusan aku. Antara hakikat roh apa? Rupa roh ni macam mana? Dia lah urusan Allah Ta'ala. Itu kalau boleh faham tu, itu apa yang kau boleh faham. Tapi bukan semestinya apa yang rupa Rasulullah nampak itu mendalilkan roh adalah rupa jasad. Tidak. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah selain daripada Imam Malik pun fahamnya tu, tapi mereka tak menjadikan itu sebagai dasar akidah dan i'tiqad yang kata roh rupa jasad. Tidak. Nampak? Punya telitinya mereka. Pasal apa? Pasal bila Quran kata ar-ruh min amri rabbi, jangan mana-mana mereka roh adalah rupa jasad. Walaupun waktu Rasulullah Isra Mi'raj tu, Rasulullah memang lihat roh 6 orang lagi Rasul yang tengok tu adalah roh, dan roh tu rupa jasad. Di situ tak mendalilkan bahawasanya roh adalah rupa jasad. No. Atas kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Pasal bab i'tiqad dia tak akan boleh ambil dengan keadaan waham. Jadi ambil faham roh ni rupa jasad macam tu adalah kaedah waham. Dia bukan kaedah soreh dalam kaedah-kaedah akidah. Satu kaedah ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita, roh ni rupa macam mana atas kita bicara rupa tak dibahas. Macam mana rupa roh, Wallahu alam. Serahkan pada Allah Ta'ala. Tak tahu tu lagi bagus daripada tahu. Satu, bila tak tahu tu dengar dia lah. Jadi yang kalau kita punya betul akidah, tak ada masalah lah kita.
Katalah kita mimpi malam tadi, jumpa siapa? Arwah isteri kita balik rumah. Sajalah buat arwah isteri kan. Arwah, betul ke arwah isteri kita balik rumah? Memang sebiji rupa dia. Jawab, roh dia ke setan, iblis? Kan tahu. Bila kita kata tak semestinya, roh ni rupa macam mana? Tak tahu rupa. Yang tengok tu, yang tu yang berupa. Yang berupa tu siapa? Mana nak tahu alam gaib? Mana aku boleh nak tembak siapa? Tapi roh ke? Bukan. Siap, selamat kita. Tapi duk faham apa? Ni suami aku ni balik malam tadi. Pendengar lah pasal apa? Rupa sebiji dia. Ni mesti roh dia ni. Kepala otak kau. Nampak faham? Nampak saya nak cerita apa ni? Akidah ni bila betul, dia takkan datang masalah-masalah ni tu. Bila akidah ni sewil, dia akan datang pahaman sewil dan permasalahan sewil selepas hidup. Apatah lagi pula, malam tadi kata dia, roh suami saya datang, betul dia tidur di sebelah. Dia pula nak pakai saya bagilah suami saya. Saya kenal lah suami saya macam mana. Memang suami saya tahu kata dia. Suami ke? Dah rupa suami. Bila kau suruh suami, roh suami ke? Mengikut ahli sunnah wal jamaah macam mana? No. Itu kalau roh suami balik ni macam mana? Boleh bagi ke? Terajang. Bukan bagi ke? Macam apa? Bukan roh suami. Surely-nya bukan. Jangan buat pasal bodoh gitu. Tu apa? Jawab tak agak-agak apa? Jin. Iblis, syaitan, jin. Bukan roh. Roh Allah Ta'ala dia tak akan bagi ada yang boleh balik rumah apa-apa, melainkan dalam hal tertentu dan orang tertentu yang special case. Umum punya macam ni, tak ada akan roh yang rupa roh tu pergi balik rumah. No. Itu bukan asas kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah dalam akidah bab roh. Okey, siap. Maka kata dia dalam bab bicara roh, memadalah nas itu daripada ini sandaran. Kalau nak cerita pun macam ni je. Roh ni macam mana? Mengikut Imam Malik, dia kata roh ni macam mana rupa jasad. Tapi jumhur ulama ahli sunnah macam mana? Mendiamkan diri dan tak menjadikan rupa jasad ini diiktikadkan dia sebagai rupa roh. Tapi mengikut Imam Malik, dia kata dia ialah mengikut rupa jasad. Dalil saya dah sebut. Jumhur ahli sunnah wal jamaah mereka pun tahu cara nak faham tu, tapi mereka tak jadikan itu sebagai dalil untuk iktikad kata roh adalah berupa jasad. Ya. Wal aqlu karruhi walakin qarrar. Wallahu alam. Tunggu. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.